guys, Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Macam biasa update analisis trading plan untuk 13 hari bulan 4 ataupun bersamaan dengan hari Rabu. Baik. So first thing first, kita start dengan weekly dulu, XAU USD. Okay. So dekat sini saya update ada satu kedudukan RBS untuk time frame weekly. Okay. Semalam pun kita ada webinar, dan webinar pada hari hari Isnin kalau tak silap saya. Alhamdulillah, long term orang kata kedudukan mendaki tu tadi. Tapi sayangnya saya lah membuat keputusan untuk keluar daripada pasaran lebih awal. So tak ada rezeki lah. Rezeki banyak tu je, cukup lah. Baik. So dekat sini ada satu SBR H4. Dekat sini ada satu SBR H4. So dia dah berlaku retracement, clear dekat situ, selesai. Dan seterusnya dekat sini ada satu. Okay, dekat sini semalam saya lupa update yang ni. Alamak, semalam saya lupa update yang ni. Okay, saya update dulu. Okay. So itu dia. High low, lower high, lower low, lower high. Sekarang ni lower high ni tak boleh pakai dah lah. Okay, tak boleh pakai dah lah lower high ni. Pasal apa ni? Dekat sini dia lagi tinggi. Okay, mana kata dia straight away pergi ke sini. Ini untuk floating yang besar lah. Ini untuk floating yang besar. Okay, baik. Satu lagi tempat yang kita boleh ambil floating sebenarnya dekat sini. Low, high, kita boleh ambil sini higher low. Okey, dan seterusnya dekat sini dekat sini, sini tak boleh. Maknanya sini pun tak boleh, batal. Kejap kalau kata yang besar low and then high. Ni dia punya high, ni dia punya higher low, ni dia punya high. Maknanya selepas tu dia nak pergi mana? Sini, insya-Allah. Itu untuk floating yang besar. Kalau kata untuk floating yang kecil pula, low high, high low, high. Okey, sampai atas ni lah. Okey, so ni maknanya dah berlaku dah ni. Ni dah berlaku lah. In a matter of time, insya-Allah dia akan turun ke bawah untuk dia membuat pergerakan higher low. Okey. Itu untuk H4 punya floating. Okey. So sekarang ni nampak tak kotak yang saya buat ni? Kotak ni kalau tak silap saya buat hari Isnin kalau tak silap. Dia masih lagi belum berjaya. Dia masih lagi belum berjaya membuat closing yang lebih tinggi daripada kedudukan resisten bahagian atas ni. Okey. Sekejap saya tunjuk. Target dia pergi mana? Target dia pergi dekat untuk H4 dia dah clear. Maknanya tinggal daily je lah. Daily SBR sahaja yang tinggal untuk kita target dia ke atas. Kalau dia nak pergi ke atas lah. So buat masa ni saya padamkan dulu kotak ni. Kotak ni saya padamkan dulu. Okay. Kita tengok floating. Okay, floating dia H1. So ini merupakan floating dekat time frame H1. Okay, H1. Okay, malam ni kita ada webinar dengan Profito dan topik yang akan saya discuss sebelum ni saya tak pernah buka dalam webinar. Dalam online class pun sebenarnya memang saya tak pernah buka, ialah dominant candle pattern. Okey, so ni dia floating yang kita boleh buat untuk H1. Okey, so dekat sini visualization. Okey, sini H1. Okey, ni belum berlaku retracement masih lagi belum berlaku retracement.
So targetnya dia akan pergi ke sini kalau nak entry lah untuk sell, sebab target dia ke bawah. Entry boleh bubuh kat sini, entry sell. Stop loss boleh letak pada bahagian yang lebih tinggi daripada kawasan ni. Ni ada resistance kat sini, so boleh ambil kat sini. Okay. Baik. So point high, low, lower high. Actually point high ni dia tak sangat, dia tak, orang kata macam, dia tak kukuh lah. Dia tak kukuh. Saya tak berapa nak selesa dengan kedudukan high ni tadi. Okay. Dan jaraknya pun adalah sangat-sangat dekat. Okay. So saya akan tandakan kedudukan resisten kat sini, in case kalau ada siapa-siapa yang nak masuk entry. Okay. Nanti saya akan share template ni dekat group. Saya ada buat satu group, Badar Trading Room. So barang siapa yang nak join group tu, boleh baca dekat ruangan description. Buka satu account, kemudiannya masukkan IB code dan boleh join dalam group. Okay. So kita tengok M30. Apa cerita M30? M30, M15, okay. M5 pula kita tengok. Tu dia. Okay. Okay. M15 sekali lagi. Okay. Okay, baik. Okay, itu sahaja untuk H1, untuk gold buat masa ni. Okay, boleh fokus pada time frame H1 untuk monitor macam mana pergerakan gold dan sebagainya. Okay, nanti saya akan share template. Okay, so next kita akan berpindah kepada AUD USD. Okay, untuk AUD USD pula, okay, semalam actually kita dah ada discussion berkenaan dengan AUD USD. Yang ni saya padam sebab yang ni dia dah batal. Okay, tinggal yang ni je, ni pun saya padam. Okay, sebab dia dah turun ke bawah ni kan. Okay, so ni retracement dah berlaku. Untuk time frame daily ni retracement. Sorry. Candle ni belum kena. Saya dah perasan tadi macam kena. Sorry. Okay, so yang ni yang retracement dah berlaku. Okay, selesai kat situ. High, low, lower high. Okay, then expectationnya pada hari ni insyaAllah dia akan terjun ke bawah. Okay, so kita buat sikit plotting. Okay, plotting untuk time frame daily bagi AUD USD. Okay, kemudiannya kita naik ke atas. Yang ni yang warna biru, pergerakan untuk berlakunya point lower high. Okay, dekat sini. Kemudian sama ada di sini ataupun di bahagian bawah ni. Saya ambil yang paling hampir dululah. Okay, ingat bila mana kita buat plotting, target yang paling dekat dulu. Okay, sentiasa target yang paling dekat dulu. Walaupun kita nampak ada besar kemungkinan yang dia boleh terjun lebih rendah daripada tu, target yang dekat dulu. Tengok dulu apa yang price reaction berlaku dekat marking yang paling hampir tu tadi. Okay, so bawah ni low, atas ni lower high dekat sini. Okay, next on ialah lower low, di mana akan berlaku kedudukan untuk lower low. Tentunya kedudukan yang lebih rendah daripada low yang dekat sini. Okay, baik. Seterusnya untuk H4, time frame H4. Okay, untuk time frame H4, sini dah berlaku rejection, cantik. Okay, baik. So sekarang kita tengok sikit. Semalam memang ada andaian yang dia akan terjun ke bawah. Masalah dia sekarang ni ada 1, ada 2 dan ada 3 RBS kat bawah tu. So agak menakutkan pada saya kedudukan RBS ni tadi. Ialah sebab saya punya style, saya lebih prefer entry dan tinggal. Itu masalah saya. Okay, jadi bila mana entry dan tinggal ni, maksudnya pasang PO lah. Saya nak betul-betul kedudukan entry yang macam mana cakap, yang secure lah, yang low risk lah. Okay, baik. So sekarang ni sebenarnya point lower high telah pun berlaku dekat time frame H4. Okay,
Ni dia. Okey. High, low, lower high, lower low, lower high. Lower low lebih rendah, lower low lebih rendah kedudukannya, dekat lebih rendah dekat bahagian bawah ni lah. So sekarang ni kita tengok dekat time frame H1, adakah kemungkinan yang mana plotting untuk uptrend telah pun berlaku? Okey. Low, high, higher low, higher high, higher low. Tu dia. Saya buat sketching sikit. Saya buat plotting sikit. Okey. Ni atas ni. Yang ni untuk H1. Okey, macam biasa kalau plotting pakai triple pixel. Yang ni atas ni. Okey. Kemudian yang ni pula bawah ni, dekat sini pergerakan ke bawah ni. Okey. Ingat guys, plotting ni boleh dapatkan kat dalam group. Saya akan share. Nanti korang boleh gunalah. Korang boleh gunalah plotting ni. Macam mana korang nak study ke apa ke. Sebab kalau kata saya ajak buat kelas mata-mata nak belajar, tak ramai yang nak follow. Okay? Tak ramai yang, sebab mostly nak entry dan sebagainya. Okay? Tapi bila mana kita buat plotting, kita share dan template tu boleh pakai. So bila mana ada webinar, kita belajar lah some teori yang kita belajar. And then untuk trade pula, korang dapat dia punya template. Dan kalau ada apa-apa yang berlaku, kita boleh buat discussion. Kenapa dekat sini entry loss, kenapa dekat sini profit dan sebagainya. Okay, baik. So dekat sini point, 2 point di sini 2 point warna biru. Okay. Okay, ni baru nak update ni untuk H1 ni, belum buat analisis lagi. Baik. Now is the time for analysis. Low, high, higher low, higher high, higher low. Dekat mana sepatutnya higher low tu berlaku? Dekat sini. Kalau saya nak dia jadi kat sini. Saya nak dia jadi dekat sini. Ni dia point yang saya nak higher low itu berlaku. Okay, ni dia. Kenapa? Sebab ini merupakan satu RBS dan ianya juga merupakan 2 point untuk struktur ini. Okay? Jadi retracement belum berlaku. Ada besar kemungkinan pergerakan menurun itu akan berlaku, settle kat sini dan seterusnya mendaki ke atas. Ada kemungkinan, bukan tak ada. Macam mana sekalipun kita kena perhatikan. Okay, kita kena perhatikan. Sebenarnya semalam ada ruang dan peluang untuk entry semalam bagi AUD USD ni dekat sini. Okey, tapi disebabkan terlampau rapat. Nampak tak? Terlampau rapat. Kalau kata dia close ke atas ni, di sini dah jadi RBS. So saya tak berani. Saya tak berani nak ambil keputusan untuk masuk dalam market semalam ni. Okey. Kita tengok jap H1 dengan H4. Okey. Dan kita buka H1. Okey. Saya boleh kemaskan lagi ni untuk H1. Okey, tu dia. Ni atas sikit. Okey. Saya ambil semua candle bear, semua candle bear. Okey, tu dia. Okey. Nampak tak? Ni zone resistance ni. Okey. Dia tidak berjaya membuat closing lebih tinggi daripada zone resistance yang atas ni. Tapi itulah masalah dia. Kalau kata dah perangai jenis tak suka tunggu, nak safe juga, nak selamat juga, tak banyak risk yang dia ambil, makanya less risk less reward, itu sahaja. Ataupun peluang, less risk least chances untuk saya masuk dalam pasaran. Sebab saya nak betul-betul yang cantik lah kalau boleh. Okay. Baik, so itu untuk AUD USD. Seterusnya untuk WTI. WTI ni pair favorite daripada sahabat kita Tuan Latif. Memang dia berkenan sungguh dengan WTI ni. Wati dia panggil. Okay, expectationnya masih sama. Dia akan mendaki ke atas untuk weekly. Okay, terbantuk dah kau kat situ. Okay, so expectationnya dia akan ke sini insyaAllah. Okay, padam. Yang ni padam. Yang ni pun saya padam sebab dia dah batal. Okay, yang ni pun saya padam.
Yang ni pun saya padam, yang ni pun saya padam. Pasal apa? Ini dia lower low ni. Okey. Kita susun dulu kat atas. Kita biar dia duduk kat atas tu dulu. Duduklah kau kat situ. Okey. Lower high ni pun dah tak ada function lah. Sorry. Okey. Yang ni pun saya padam. Makna kata dalam structure ni ada satu je lagi kat sini. Tu je. Dah tak ada apa dah. Okey. Baik. H4. Okey, H4. So untuk H4 pula, okey, retracement telah pun berlaku. Cukup cantik kat sini. Okey. Tu dia, retracement telah pun berlaku. Adakah telah berlaku lower high? Belum. Macam mana nak kata lower high berlaku bila mana ada satu candle close sebelah candle biru yang dekat sini? Baru kita boleh katakan bahawa point lower high telah berlaku. Boleh tak nak ambil peluang untuk sell kat sini sementara dia nak terjun ke RBS daily? Boleh, tak ada masalah. Okey. Kalau dekat sini, okey, boleh minimizekan lagi sebab kita entry dekat sini. Okey, saya tunjuk zone entry Okey, sekejap. Atas ni dia punya pair dia Atas ni dia punya pair dia. Okey. Atas ni dia punya pair. So ni H4. Boleh ni nak entry untuk wati ni boleh. Kejap, saya tunjuk jap. Sabar. Okey. Ini zone yang kita boleh entry. Atas ni, sorry, ini price yang kita boleh entry. Atas ni zone yang kita boleh entry. Makna kata stop loss kat atas ni. Okey. Lebih kurang 279. Okey. Untuk H1 kita cari ruang dan peluang untuk kita minimizekan kedudukan ni tadi. Okey, kedudukan entry ni tadi. Okey. So dekat sini target dia, okey, ada 1, ada 2 dan seterusnya. Ini zone yang boleh masuk ke atas ni. Okey. Kalau nak minimize lagi macam mana? Okey, 1, 2, 3 dan ini zone. Ni sebenarnya resistant guys Ni sebenarnya resistant. Ya Okey. Ni resistant ni. Okey. Ni resistant untuk H1. Allah. Okey, sekejap. Ni resistant untuk H1 kat sini. So kita boleh minimizekan yang ni lah. Okay. Dekat mana nak entry? 1, 2, 3. Okay. Sekejap saya update satu lagi. Okay, dekat sini. Ni SBR ni. Semalam saya tak perasan ni. Sorry sangat. Memang saya tak perasan ni. Saya tak perasan nak minimizekan entry ni semalam. Minta maaf banyak-banyak kepada yang join webinar semalam. Sorry sangat-sangat. Okay. Okay. Yang ni retracement dah berlaku. Clear kat sini. Okay. Ada satu lagi sebenarnya kat sini. Tu dia. Okay. Okay, dan selesai. Okay. Satu level-level yang kita boleh ambil untuk berlakunya retracement untuk entry, untuk kita minimizekan dia. Kalau dekat H4 tadi, sebab kita entry kat sini, ni zone dia, stop loss atas ni. Kalau dekat H1 pula, okay, ni kita nak entry, ni zone dia, stop loss boleh bubuh dekat sini. Okay. Tapi kita boleh nampak sebenarnya dia dah hampir dengan SBR weekly. So pandai-pandailah buat decision. Okey, ini untuk wati, bab kata Abang Latif kita. Sekarang ni pun zone resistant. So kalau kata nak entry dekat zone resistant pula, macam mana? Macam mana nak tengok? Macam mana nak buat? Okey, kalau zone resistant pula, okey, boleh masuk dekat sini dan tengok sama ada closing untuk candle bull ni lebih tinggi, sama dengan atau lebih rendah. Kalau dia lebih rendah ataupun sama dengan, then dia ada kemungkinan besar untuk terjun lebih rendah ke bawah, insya-Allah. Okey. Baik, sekian sahaja
dulu buat masa ni untuk analisis bagi 13 hari bulan 4 trading plan dia. Template saya akan share dekat dalam grup untuk Gold, AU dan juga Wati. Okey. Kita jumpa malam ni webinar Profito jam 9.30 10.30 malam, dan dalam masa yang sama saya nak buat announcement insya-Allah 14 hari bulan 5 pada hari Sabtu merupakan raya minggu yang kedua. Kita akan ada face to face class dekat Cyberjaya Office Profito. As for now, saya ingat kalau tak silap 16 seat yang telah pun di booking. Okay, ada 16 seat. Semuanya ada 24 seat. Ada 16 seat yang dah booking. Makna kata lagi 8 saja guys. So siapa yang nak join group, cepat-cepat PM. Saya akan masukkan dalam list. Dan then syarat untuk menyertai kelas tu pula ialah depo sebanyak $100. Tarikh nak depo tu nanti saya akan maklumkan kemudian. Okay. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.